Mana ni? Ya Allah, satu bar ni ada lah. Lain supaya kerja sama kamu. Mana ni? Tak ada ni. Satu orang yang masuk. Satu, dua, tiga. Empat. Hai sahabat-sahabat kita semua. Terima kasih sebab join ya. Tolong-tolong share. Kak Ros nak bagi update sikit ya. Sebab kita daripada mahkamah ya. Daripada mahkamah kau tengok lah ya jalan-jalannya ya. Macam tu. Ini hari ni ya. Semua benda kita pinkan. Sekiranya anda mempunyai kedudukan atau kuasa ya. Walaupun anda mempunyai BOD and board of directors atau top management ya. Sekiranya mereka mencadangkan sesuatu yang tidak betul dan dipersetujui oleh board of director ya, tetapi disebabkan anda dilantik memegang jawatan ya, sebagai menteri kewangan ya, maka segala-galanya akan diletakkan di atas batu kepala anda ya. The implication of the question today dekat court ya, sahabat-sahabat kita. Gitu. Yang tanya ke anda ni, saya ni sedang baru habis dari mahkamah ya. Dari mahkamah kawasan persimpangan tu. Tengok. Gitu, sorry ya. Jadinya hari ni DPP kita mempersoalkanlah beberapa isu ya. Dia seolah-olah ingin mempertanggungjawabkan segala-galanya ya. Segala-galanya. Okey? Dan maksudnya tidak ada guna lah ya. Kita ada board of director. Kita ada board team top management semua tu. Tak ada guna sahabat ya. Terima kasih Doti. Waalaikumsalam Doti. Waalaikumsalam semua-semua dan Assalamualaikum. Jadi tidak ada guna kita ada semua tu. Sebab apa yang penting, mereka seolah-olahnya mengabaikan fungsi kewujudan dan betapa benarnya bahawa SRC itu mempunyai BOD, mempunyai top management ya, yang dibayar gaji ya. Bukan free ya, mereka tidak bekerja secara pro bono ya, tak ada pro bono ya. Macam tu sahabat ya. Korang share tap love ya, supaya dia orang tahu. Okey, ini ulasan sekejap ya. Kak Ros tak ulas lama-lama kalau benda-benda macam ni, sebab kita uras semasa kita fresh ya. Tetapi DPP cuba pinkanlah bahawa ya, Datuk Lanjit lah yang mengideakan SRC this and that, sedangkan benda itu dicadangkan ya. Datuk Lanjit pun menjawab dengan confident ya. Confident level mesti kena ada, sebab memang bukan dia yang memikirkan benda tu. Dia tu dibawa kepada beliau, dan kedudukan beliau sebagai pengerusi adalah disebabkan itu political sense ya, bukan membawa kepada legal implication. Kalau macam CEO yang buat tak betul, takkan pengerusi pun kena tangkap. Ini sudah tak tahulah ya. Tapi ini awal-awal, biasalah kan. Dia akan cuba tuduh-tuduh, akan macam cuba pinkan semua-semua benda macam tu. Bukan tuduh lah, maksudnya cuba membawa hujahan ya. Ini kita kena cerita bahasa undang-undang. Thank you Mas Zeli. Kita kena cuba cerita bahasa undang-undang bahawa ya, hujahan-hujahan yang dikemukakan oleh DPP ya, cuba memperlihatkan bahawa hanya Datuk Najib lah yang bersalah ya. BOD top management tidak bersalah ya sahabat-sahabatku. Gitu. Kepada yang saya Najib bagus, yang tak saya Najib kau tak payah maki-maki ya, sebab ini perbicaraan. Perbicaraan sentiasa ada dua sisi, pendakwaan dan pembelaan. So sekarang, walaupun tim pendakwaan adalah profesor aku yang aku sayangi dan cintai ya, itulah profesor yang paling aku respect ya, tapi aku tetap berdirilah dalam tim Datuk Najib ya. Aku tim Tan Sri Tan Sri Syafiee. Okey. So basically yang sahabat-sahabat ya, gitu. Waalaikumsalam. Kak Ros tak sempat lah ya nak menjawab semuanya, tapi nanti Kak Ros akan updatekan jugalah. Gitu. Jadi pendakwaan sekarang ya, cuba menunjukkan bahawa ya, Datuk Najib ni jenis orang cakap tak serupa bikin. Maksudnya ya, dalam ucap tama dia dalam Invest Malaysia ya, dalam Invest Malaysia dia mengatakan ya bahawa ini adalah untuk rakyat.
Tapi memang pun untuk rakyat. Lepas tu dia ada cuba yang paling bestnya, dekat-dekat akhir tu dia kata apa ya? Oh, sebenarnya Datuk Najib menyebabkan kemerosotan kepada kehidupan rakyat B40. Dengan selamanya Datuk Najib menjawab ya, bukan, dia tidak menyebabkan kemerosotan kepada B40 dan boleh dibandingkan dengan fakta dan analisa. Alhamdulillah. Gitu. Lajunya bawa kereta tak ada. Kalau Kak Ros bawa kereta sebelah kanan, memang tak jalan punya. Ini orang sebelah, adik aku yang bawa kereta. Gitu. Nak mengarahkan Kak Ros bawa kereta. Lesen tak ada. Kita mematuhi undang-undang negara Malaysia ya. Macam tu. Okeylah, kita tahu tak ramai sebab dia orang tak tahu ya. Mungkin Kak Ros nak buat update sebab Kak Ros pun hari ni duk bersibuk-sibuk ya. Gitu. Tapi tadi ya kita tengoklah ya. Betapa confidentnya Datuk Najib. Kita je menjawab ya sebab tuduhan ya. Mentang-mentang lah kita ni dilantik atas political sense ya. Sebab kita ni menteri MOF, jadi kita akan jadi chairman. So kalau macam tu, kalau Khazanah buat kerugian dalam investment macam tu sekarang, jadi yang 6 bilion tu, 6.9 bilion tu, chairman dia kena apa? Chairman Khazanah tu kena buat apa tu? Macam tu ya, undang-undang berubah-ubah mengikut sangkakala ya. Sangkakala maut datang. Macam tu. Gitu. Terima kasih ya. Kita memang sentiasa cantik bila kita pergi mahkamah. Mahkamah itu adalah semangatku sahabat-sahabat ya. Sebab kita lawyer tetap lawyer ya, walaupun tahun ni kita tak praktis. Gitu. Terima kasih Dahillah. Korang ketawa ya. Sebab macam ini, kenapa harus kita ada beza rupa, darjat dan harta ya? Rupa, darjat dan politik ya. Kenapa? Tak perlu. Sepatutnya undang-undang itu diadilkan untuk semua. Tapi kita bukan condemn apa-apa. Kita hanya melihatkan perjalanan perbicaraan. So sekarang DPP sedang toing menghujahkan ya, dan memeriksa saksi utama iaitu Datuk Seri Najib Razak ya. Tertuduh utama Datuk Seri Najib Razak. Jadi kita ceritalah apa yang berlaku. Macam tu. Sebenarnya perjalanan undang-undang, anda harus ingat ya, rakyat biasa, kita jangan maki hamun apa-apa, kita hanya ulas daripada sisi perjalanan undang-undang. Jangan tuduh apa-apa, jangan kata apa-apa. Kita hanya membicarakan apa yang berlaku dekat mahkamah ya, bagaimana soalan-soalan itu memperlihatkan kecenderungan untuk memenangkan tuduhan-tuduhan mereka. Jadi hujahan-hujahan itu mestilah berdasarkan poin utama untuk memastikan Datuk Najib mendapat pensabitan. Tapi tugas kita lah nanti pembelaan untuk mematahkan hujah-hujah tersebut. Cumanya ya, sahabat-sahabat kita secara common sense ya, kalau you ada BOD, you ada top management yang makan gaji ratus-ratus ribu, juta-juta ribu ya, bukan setahun 2 tahun ya. Kalau mereka tu tidak boleh menjalankan fungsi, sepatutnya mereka itulah yang ditangkap. Tetapi ya, kenapa mereka tidak ditangkap? Kenapa tidak ditangkap? Memang salah, kamu bela orang yang salah. Betul Alan. Kau kata aku bela orang yang salah, aku kata kau bela orang yang salah. Sebab itu kau kena faham, undang-undang ini dia ada dua sisi. Sebab itu kita panggil undang-undang. Mana ada absolute. Mana ada absolute. Ini bukan negara dictatorship ya. Kau kena faham ya. Ini kita bukan mempersoalkan urusan politik. Ini kita mempersoalkan, menceritakan perjalanan. Setiap macam ni, semua kes ya, pendakwaan akan cuba mendapatkan pensabitan dan pembelaan akan cuba mendapatkan pembelaan yang terbaik. Macam tu. Jadi kita jangan masuk sini dan nak cakap-cakap macam orang bodoh ya. Kamu salah. Apa kamu salah? Kamu ni mahkamah ke Alan? Kalau kamu ni mahkamah, kau pergi sana, kau ganti datuk ya. Kau ganti datuk, kau duduk situ ya. Inilah orang-orang yang tak ada otak punya ya. Minta maaf ya, aku dah letak 18 ya. So don't come here and talk bullshit ya, because here we are talking about how the process is going on. Apa soalan-soalan dia ya. Apa jawapan-jawapan dia. Kalau kau tak suka, kau keluar dan nyahkan muka kau yang tak elok tu daripada aku punya live ya. Macam tu. Tak ada. Ini dia penghujahan. Tak ada isu soal hakim berat sebelah ke tak. Ini hakim tak ada kena-mengena. Ini kita berada di tahap ya. Di tahap pihak pendakwaan cuba menghujah-hujahkan, membuktikan bahawa ini ada
tuduhan mereka dapat dibuktikan melalui soalan-soalan, jawapan-jawapan ya. Undang-undang dia bukan ikut perasaan, dia undang-undang ikut peraturan, protokol. So everybody must respect the law. Dan kena faham sama ada you penyokong pendakwaan ke, you penyokong pihak yang didakwa ke, kita semua follow the law. Di mana kita membicarakan apa-apa soalan ya, supaya kita dapat lihat ya. Oh, gini caranya dia nak mengepinkan Datuk Najib ya. Mengepin downkan Datuk Najib. Gitu. Gitu. Terima kasih yang suka follow. Dan sahabat-sahabat, Kak Ros bukannya nak membebe-bebe ya, tapi Kak Ros sebenarnya nak share lah bagaimana pihak pendakwaan cuba menghujahkan bahawa ya Datuk Najib ni adalah orang yang cakap tak serupa bikin, di mana dia kata dia cuba mengurangkan masalah kemiskinan ya, dan cuba improve kehidupan mereka yang dalam kategori B40. Tetapi pendakwaan kata sebenarnya ini menyebabkan banyak masalah. Maksudnya dia kata Datuk Najib cakap A tapi buat B. Tapi sebenarnya lepas tu Datuk Najib jawablah dengan baik. Dia kata boleh dibuktikan dengan fakta dan analisa bahawa kehidupan rakyat zaman dia elok. Gitu. Macam tu. So inilah kisah-kisah di mahkamah ya. Yalah, memanglah BOD tidak bersalah kan. Itulah kita kata ya. Sebab Datuk Najib menjadi chairman kepada SRC kerana itu adalah pelantikan dari segi political sense. Political sense ya. Sebab macam ni, kalau kau jadi Perdana Menteri ke apa ke, mungkin kau duduk jadi khazanah punya chairman ya. Itu tak boleh lari. Itu kebiasaan kita, itu norma. Itu that is the norms. Has been practice ya. Had been practice dekat Malaysia sekian lama. Atau masih lagi di practice, aku pun tak tahulah. Tapi rasanya pengerusi khazanah tu masih lagi Prime Minister. So jadinya sekiranya berlaku sesiapa yang buat kerugian, apakah Prime Minister sahaja ya yang akan dipertanggungjawabkan? Orang-orang yang makan gaji buta tu buat apa? Mengkayakan dan menggemukkan perut kau, sambil-sambil tu kalau kau nak kurus kau kerak perut ya. Macam tu. Kau hajar betul ya. Oh, itulah kita ya sahabat. Political sense dengan legal implication pun, legal sense pun macam dia ada pencampuran ya. Campur aduk ya, rojak macam aku lah ya. Lepas tu nanti korang kata, oh apa ni bukan Melayu bercakap pasal Malaysia. Aku tampar kau cakap macam tu ya. Aku orang Malaysia ya. Ya, ais batu. So basically ya, kita kena ingat ya sahabat-sahabat, kita jangan marah-marah sebab ini adalah perjalanan kes. InsyaAllah kita pun akan, Tan Sri pun akan cuba defend sebaiknya ya. Sebab kebenaran itu bersifat benar. Kebenaran itu bersifat benar. Dia tidak akan boleh diselindungkan dengan apa-apa ya. Terima kasih. Macam tu. Dan manakala kebusukan niat ya bersifat bangkai, tahu, bangkai babi guleng ya. Kau tutuplah dengan tempurung tu, tak akan dapat kau fikir orang tak hidu, tapi 10 km away ya, people can smell that. So kita mendoakan apa yang terbaik dapat berlaku dalam perjalanan kes Datuk Najib ya. Macam tu. Adik aku ketawa-ketawa ya. Macam addendum. Mana ada watikah orang bagi stapler. Sahabat-sahabatku, watikah orang tak stapler ya. Macam tu. Ya, betul. Saya suka. Semoga mana yang benar mendapat kebenarannya. Ya, betul. Itu yang terbaik. Sebab tu saya kata undang-undang perjalanan demokrasi ya bersifat dua sisi. Sebab itu kita ada government and shadow government. Cuma masalahnya sekarang orang-orang tak ingat semua orang kena follow. No, there is no such thing. Kita bukan duduk dalam negara diktator di mana kita semua kena ikut. Kita ada pilihan, fundamental human rights. Aku punya pilihan, aku punya suka ya. Sebab kalau aku tak ada berai untuk makan berai, aku terpaksa pergi cari and kai-kai duit sendiri ya. Tak adanya orang datang membawa berai ke datang dan suap ke mulut aku ya. Macam itulah ya. Ini aku dah merapu-rapu, tapi itulah saya nak tunjukkan bahawa
dalam segi undang-undang pun kita mempunyai hak yang sama rata untuk menggunakan peguam mewakili diri kita. Sebab biasa kalau tertuduh ni dia tak boleh wakili diri dia sendiri. Biasanya lah kalau yang macam Kak Arus ni, aku terpaksa mewakili diri aku sendiri sebab aku tak ada duit nak hire lawyer ya. Wakil lah diri sendiri. So macam tu. Dalam perjalanan undang-undang dan sebagai manusia ya, yang mempunyai hak sama rata. Ingat semalam Kak Ros cerita hak sama rata. Ingat balik Perlembagaan Persekutuan. Kalau kau orang tak ingat, malam ni aku sekolahkan kau orang ya. Kau orang ni pengikut Kak Ros kena ingat apa itu hak kesamarataan ya. Hak untuk tidak didakwa, hak untuk mempertahankan diri ya. We need to defend our case ya. Defend hingga titisan yang terakhir. Sampai Supreme Court pun Supreme Court lah ya. Kita kena buat macam Filipin bila melawan China ya. Pergi ke United Nations kau. Macam tu. So basically-nya sahabat-sahabat, kita nak cerita ya bahawa hari ini kes ditangguhkan sekejap tadi dan akan bersambung pada hari Rabu ya, on the Wednesday. Macam tu. Boleh live ke Ban Sedap Driving? Tak boleh live nya. Sis tak boleh live. Tak boleh live. Okay. So macam ni sahabatku. Sekarang ni Kak Ros dah nak pergi. Nanti apa-apa kita Roger balik ya. Kak Ros sangat sayangkan kau. Malam ni kita akan berbincang isu ini ya. Isu ni sangat menarik ya. Sangat menarik bila you jadi dilantik ya atas sense of the politik dalam satu-satu jawatan ya. You terpaksa menanggung legal implication walaupun BOD ada, top management ada. Gitu. Okey sahabat, Kak Ros pergi dulu. Nanti malam ni kita jumpa lagi ya. Pukul 9, 8.30. Aku tak boleh lambat-lambat. Aku ada anemia ya. Sebab dulu kerajaan dulu paksa aku ambil vaksin ya. Sekarang aku nak mampus, tak ada pun orang tolong. Tak apalah, kita serahkan pada Allah. Malam ni kita jumpa. Selamat-selamat semua. Bye.